Awas mimpi bersetubuh setiap malam ketika tidur. Itu adalah gangguan jin pecinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Salihin bin Zamri, Imam Masjid Bandar Permaisuri, Ketua Perawat di Ahsaza Official. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat live ataupun tuan-puan yang menonton bila-bila masa, anytime. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Jadi pada malam ni secara ringkas sebelum kita tidur, saya akan kongsikan kepada tuan-puan berkaitan dengan orang yang selalu mimpi bersetubuh ataupun selalu diganggu jin pecinta. Kenapa jin itu mengganggunya? Apakah sebab-sebabnya? Apakah simptom-simptomnya? Bagaimana untuk kita hadapi? Sama-sama kita bincangkan pada malam ini dan kita kupas bersama, dan tuan-puan boleh bertanya dan boleh berbahas. No problem. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-puan yang baru masuk, tolong share. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bertolong-tolongan di atas perkara kebaikan dan perkara yang mendekatkan kita kepada takwa Allah, menjana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. So kita share benda baik, kita akan dapat baik, insya-Allah. Dan digandakan pahala di atas perkongsian ini, insya-Allah tuan-puan. Pahala mudah dengan share sahaja, dan kita berkongsi secara percuma demi kebajikan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa jin mengganggu manusia? Ada sebab saka, ada sebab sihir. Tapi pada malam ni kita akan bincangkan kenapa jin ganggu manusia. Adalah antaranya penyebabnya adalah jin itu mencintai manusia. Kenapa jin mencintai manusia? Ada sebab-sebabnya. Sekejap lagi kita akan bincangkan. Apakah simptom-simptom jin mencintai manusia? Kita akan bincangkan selepas ini. Tuan-tuan, kita berselawat dahulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, pada malam ni kita akan kupas tentang jin pencinta. Apa itu jin pencinta? Disebut dalam bahasa Arab al-jinnul ashiqa.
Jin asyik, bahasa Arab, bahasa Melayu, jin pencinta. Asyik dalam cintanya kepada manusia. Ada yang membalas cinta jin ini. Ada manusia yang membalas, ada manusia yang tak tahu dan masih kekal diganggu. Oleh kerana itu, tuan-puan, antara simptom terbesar kalau kita nak tahu seseorang itu dicintai oleh jin adalah seseorang itu akan senantiasa mimpi bersetubuh. Anytime, anywhere. Di mana saja dia tidur, sama ada di rumah neneknya, rumah ibunya, rumah dia sendiri, di hotel, di resort and so on, mimpi bersetubuh tetap datang. Kadang dia berupa suami kita sendiri. Kadang dia berupa isteri kita sendiri. Kadang dia berupa bos kita. Kadang dia berupa adik-beradik kita. Kadang dia berupa saudara mara kita. Kadang dia berupa orang yang kita cintai. Kadang dia berupa orang yang kita rindui. Kadang dia berupa orang yang kita benci. Kadang dia berupa tak tahu siapa. Dan dia datang dalam bentuk romantik dan bersetubuh. Dianya berlaku berulang kali. Bukan setahun sekali, 2 kali. Tidak. Kadang-kala sebulan sekali. Kadang-kala seminggu sekali. Ada orang 2 minggu sekali. Ada orang tiap-tiap malam. Ada orang bukan setiap-tiap malam. Pagi, petang, siang, malam dia tidur. Tiap-tiap kali tidur pasti mimpi bersetubuh. Kadang orang yang sama, kadang orang yang berlainan. Ia punya bukan sihir, tuan-puan. Ianya gangguan jin pecinta. Apakah sebabnya? Kita akan bincang. Tuan-puan dirahmati Allah, kadang-kala berupa bekas kekasih. Ya, betul. Dan yang terbaru, kadang-kala dia berupa perawat yang merawat anda. Saya pernah terkena tuduhan. Saya merawat seorang wanita yang diganggu jin pecinta. Esok kan dia balik daripada pusat rawatan saya. Dia tidur, dia mimpi saya datang merogoh dia. Lalu dia tuduh saya sihir dia. Saya nak kepada dia, kepala otak dia. Jadi tuan-puan dirahmati Allah SWT, itu gangguan jin. Dia boleh berupa siapa saja, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, perlu kita belajar, perlu kita ketahui, perlu kita kenali macam mana gangguan jin bercinta. Dia ada banyak simptomnya, dan simptom yang paling kerap adalah anda selalu mimpi bersetubuh. Dan setelah itu anda tidak ada lagi nafsu kepada suami sendiri, isteri ramai-ramai, isteri sendiri. Tidak ada nafsu. Yang tuan-puan rasa adalah senang bersama dengan orang yang kita mimpi itu. Dan dapat kepuasannya. Itu berlaku. Tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mimpi jangan-jangan dikira tak ada maksud ke? Kalau mimpi jangan-jangan tu kena tengok. Adakah kita sebelum tidur tengok filem porno? Adakah sebelum kita membayangkan seks? Itu mainan jiwa. Tapi kita tak tengok pun filem-filem yang lucah. Kita tak membayangkan pun wanita ataupun lelaki yang kita cintai dan sebagainya. Kita tidur dalam keadaan biasa mimpi bersetubuh. Esok mimpi lagi. Lusa mimpi lagi. Kerap kali berlaku tanpa sebab. Itu antara mimpi gangguan. Dan dia ada simptom-simptom lain seperti kita bangun daripada tidur ada lebam-lebam di peha. Dan kita rasa penat. Bahkan ada air mani yang tumpah. Ini berlaku kepada ramai pesakit-pesakit saya lah. Jadi tuan-puan rahmati Allah, bahkan dia disebut oleh kitab depan saya ada tiga buah kitab tentang jin pecinta ini. Antaranya adalah Al-Ihtilam yang dikarang oleh Syekh Dr. Said Ahmad Abduh, seorang alim ulama pakar ruqyah syar'iyah daripada Timur Tengah, itu daripada Mesir. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kerana kalau seorang wanita, kita ada pengalaman seorang wanita dia jadi suka untuk berkahwin. Bahkan kalau bertunang pun automatik dia akan benci lelaki tu. Automatik dia putus tunang. Tunang dengan orang lain automatik benci. Tapi dia yang ni tetap sehinggalah nak berkahwin dia putuskan pertunangan. Dia tak tahu apa, tiba-tiba jadi benci. Mana-mana lelaki yang mendekatinya ada hasrat untuk bersamanya, automatik dia akan jadi benci. Kalau sekadar berkawan, no problem. Ini yang pelik. Bila dia rukyah ternyata kerasukan, itu adalah jin pecinta. Dan dia bagi tahu kepada saya tiap-tiap malam, every night, dia datang dalam mimpinya bersetubuh. Ya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Bila mula-mula kita tanya tak mengaku. Lepas rawak ke apa, tanya balik baru mengaku mimpi bersetubuh. Katanya malu nak beritahu ustaz. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT. Itu berlaku. Dan ada yang berkahwin jadi benci pada suami. Tapi suaminya sabar dan sebagainya, jadi suka untuk mengandung. Ini berlaku. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Ini berlaku. Dan banyak pengalaman sebegini. Bahkan bukan saja dalam kitab dikatakan. Bahkan ada pengalaman daripada pesakit. Testimoni pun ada. Tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu tuan-puan, iblis, bangsa jin, iblis syaitan ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
akan terus berusaha menjerumuskan umat manusia ke lembah dosa sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, faktor-faktor kekosongan jiwa manusia dari akidah yang lurus, kekosongan jiwa dari ibadah yang benar atau tidak konsisten yakni istiqamah, jauh dari bimbingan Islam dan faktor dunia lainnya, sering akan membuat manusia menjadi sasaran empuk atau target utama dari kejahatan syaitan. Bahkan dalam waktu yang sama, semua faktor-faktor itu boleh berkumpul menjadi sebab gangguan jin atau syaitan. Tuan pada rahmati Allah SWT. Masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia sehingga membuat kita malas beribadah, jauh dari kebenaran, mengalami kerasukan, bahkan menderita kegilaan ataupun kerosakan mental. Antaranya, dia datang melalui jin asyik, jin pecinta. Orang yang ada gangguan jin pecinta, dia akan ada masalah nafsu, masalah emosi dan masalah jodoh. Tuan pada rahmati Allah SWT. Ini berlaku. Inilah jin pencinta, jin asyik. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT. Kenapa jin pencinta ini datang? Ia datang dengan 3 sebab utama, tuan-tuan. Yang pertama, kerana kekosongan jiwa. Kosong jiwa. Kosong jiwa daripada apa? Kosong jiwa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong jiwa daripada zikir. Yang kedua, kerana sering dipuji kecantikan. Kekaguman pada diri sendiri. Orang kagum, kita pun kagum pada diri sendiri. Yang ketiga adalah datang melalui sihir. Ini ada kisahnya. Tapi kebanyakannya, jarang-jarang datang melalui sihir jin pecinta. Jarang sangat. Tu. Kecuali kalau dia punya dukun sihir tu power sikit. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting pada malam ni kita akan tidur. Takut-takut mimpi bersetubuh. Saya bimbang sangat. Tengok live saya, mimpi bersetubuh dengan saya. Habis. Esok bangun cerita kepada tok lelaki mula benci saya. Kata saya macam-macam. Kata saya ada khadam jin lah, apalah. Belajar dulu sebelum menghukum. Belajar dulu. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT, kita beri awal-awal. Minta maaf, ada terkasar bahasa. Jadi tuan-puan, bahasa Ganu memang bahasa indah. Bahasa kasar sikit. Namun lembut sebenarnya. Tuan pada rahmati Allah SWT. So, kita tegas di mana tempat yang perlu tegas. Kita lembut pada tempat yang perlu lembut. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta jin kepada manusia boleh terjadi, ya. Tapi menyengsarakan hidup kita. Kerana cinta tersebut dipaksakan. Jin tu paksa kita mencintainya. Tak nampak di mata. Malam kena rogoh, kadang bersetubuh. Badan kepenatan, ada kesannya merah kemerahan, kebiruan, kehitaman pada anggota tubuh badan. Dan tidak membawa kebahagiaan sedikit pun. Tidak ada ketenangan, tidak ada zuriat keturunan, tidak ada ketenangan, zuriat keturunan, dan tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah penderitaan. Tuan pada rahmati Allah SWT. Cinta jin kepada manusia biasanya dilampiaskan melalui hubungan seks dalam mimpi. Jadi jin ni mencintai manusia, dia buat apa? Dia melampiaskan cintanya dalam mimpi, iaitu dengan berhubungan seks. Ini berlaku. Tuan pada rahmati Allah SWT. Sangat jauh bezanya dengan mimpi basah. Mimpi basah tu mimpi akhir balik. Yang terjadi di awal usia balik. Dia berbeza. Dia tidak sama, tuan-tuan. Dalam fikih dikatakan bahawa salah satu tanda datangnya usia balik bagi anak laki-laki adalah mimpi basah. Namun mimpi bersetubuh dengan jin dia berbeza dengan mimpi basah. Tapi biasanya dalam mimpi tersebut tidak ada hubungan seks. Kalau mimpi usia akhir balik. Yang ada hanya kenikmatan. Tanpa diketahui apa penyebabnya. Bangun-bangun ada yang mani. Akan tetapi, kalau mimpi gangguan jin, seks, kita sampai Z, kita rasa kenikmatan tersebut dalam mimpi. Orang yang ada gangguan jin pencipta boleh share. Bagaimana rasa. Memang rasa real. Bangun penat. Kadang ada air mani tumpah. Air mani siapa? Kita. Air mani kita sendiri. Baik lelaki ataupun perempuan. Betul tu apa? Berlaku ini. Betul ni. Saya dah banyak handle kes gangguan jin pecinta ni tu apa? Bahkan kita buat kajian tentang kitab-kitab gangguan jin pecinta. Betul. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu perlu kita hebohkan ilmu yang benar.
Tuan-tuan, saya pun baca buku karangan alim ulama. Sebab saya ni bodoh je. Kita ni bodoh semua, tuan-tuan. Sebab tu kita perlukan dalil. Kita perlukan rujukan berkitab. Dan kita berkongsi atas kebaikan ini. Tak ada siapa yang cerdik ini. Kita berkongsi. Berkongsi. Sharing is caring. Baik, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mimpi basah, yakni akhir balik, dia tidak menjadi berulang-ulang. Kalau mimpi gangguan jin, berulang-ulang kali. Malam ni mimpi, malam esok mimpi. Contohnya malam ni mimpi, 2 hari tak mimpi. Hari ketiga mimpi lagi. Dia berulang-ulang. Itu mimpi gangguan. Bukan mimpi akhir balik. Berapa kali nak akhir balik? Jadi tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Memang jahat je pencinta ni. Kalau dia mencintai anda, dia akan follow anda di mana saja anda berada. Kalau anda ada pasangan, dia akan cuba hancurkan rumah tangga kalian dan hubungan suami isteri. Dia akan hancurkan. Benda kecil jadi besar. Dia akan buat fitnah. Dia akan datangkan sangkaan yang buruk pada suami, pada isteri. Ataupun daripada isteri kepada suami. Dan dia akan jadikan fitnah itu jadi real. Betul ni. Dia boleh buat. Tuan pada rahmati Allah SWT. Sehingga kita jadi bengong. Kenapa isteri aku macam ni? Kenapa suami aku macam ni sampai berdoa lalu? Orang kampung panggil. Berdoa lalu ni too emotional. Tuan pada habis tu nak buat macam mana ustaz? Relax dulu. Kita cerita dulu ni. Okay? Sekejap lagi. So, kena tunggu. Sebelum tidur. Kita takut tidur malam ni mimpi bersetubuh. Saya risau sangat ada pesakit mimpi bersetubuh dengan saya. Itu bukan saya, tuan-tuan. Itu bukan saya. Saya ulang, itu bukan saya. Sekali lagi saya ulang kembali. Itu bukan saya. Faham? Itu gangguan jin. Baik. Tuan pada rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta jin kepada manusia sering membuatnya tidak rela jika manusia yang dicintainya menikah. Sehingga dalam beberapa kes, ada yang gagal menikah disebabkan hal-hal yang tidak masuk akal. Berdoa lalu maksudnya melampau sangat. Betul. Baik, keterlaluan. Betul. Jadi, cinta jin kepada manusianya sering membuatkan jin itu tidak rela manusia yang dia cintai itu kahwin dengan orang lain. Ini betul. Betul, tuan-tuan. Ini berlaku. Ustaz pernah rasa? Yes. Tu. Tak cerita pasal saya, kita cerita pasal kitab. Okay? Pengalaman masing-masing akan membina kehidupan yang lebih bermakna jika anda rujukan ilmu. Jadi tuan pada rahmati Allah. Kita jangan sedak suka. Dah kalau kena, memang seksa tuan-tuan. Tu. Sering kali kalau kita tengok kes-kes rumah tangga yang berlaku, bergaduh dan sebagainya. Bila kita cek ada gangguan jin pencinta. Tak percaya? Datang ke tempat saya, kita akan diagnos dan kita akan cek. Dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah tidak pernah menipu. Kerana apa? Ruqyah jampi syar'iyah mengikut jalan syar'i menggunakan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan tajribah alim ulama tak akan pernah menipu. Kita tak klaim bukan-bukan. Kita klaim di atas jalan fakta. Nas dan fakta yang logik akal dan terbukti. Jadi tuan pada rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu penting wujud dengan ilmu. Agar jin tidak mencintai manusia, maka ia harus mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan moral atau akhlak yang ketiga, serta menghindari penyebab jatuh cintanya jin kepada manusia. Apakah penyebab-penyebabnya? Kita sambung selepas ini. Ngepeng sikit. Okey. Iklan. Biasalah. Kalau tengok cerita Hindustan pun ada iklan. Kecuali di Pawagam. Kita iklan sebentar. Minyak wangi kasturi. Masya Allah. Tabarakallah. Antara bauan yang dibenci oleh jin pecinta. Wangian kasturi kijang. Okey, kita sambung kembali. Baik, tuan pada rahmati Allah. Apakah penyebab jin cinta kepada manusia? Kita tak bahas manusia mencintai jin. Kerana kalau ada manusia yang mencintai jin, manusia tu tolol. Dan bahlul. 2 kali saya kata. Saya ulang kembali. Dengar. Saya ulang kembali. Kalau ada manusia yang mencintai jin, manusia tu tolol. Dan bahlul. Kenapa? Dia melawan fitrah manusia. Yang
jadikan oleh Allah SWT dipanggil kanun. Peraturan lah, menyalahi kanun, menyalahi peraturan. Tuan pada rahmati dia Allah SWT. Kerana apa? Bersalahan dengan syariat Allah. Sebab tu saya kata, kalau ada manusia yang mencintai, manusia tu tolol dan bahlul. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman mafhumnya. Mereka ni bangsa jin boleh melihat kita dari arah dan tempat yang kita tak dapat melihat mereka. So, tiba-tiba ada manusia yang mencintai jin. Macam mana dia boleh mencintai sedangkan dia tak nampak jin? Yalah, tak nampak. Orang kata dari mata jatuh ke hati. Maka adalah cinta. Kalau dari mata tak nampak, macam mana nak cinta jatuh ke hati? Sebab tu saya kata, tolol. Dan saya kata manusia yang mencintai jin tu, tolol dan bahlu. Bahlu sebab apa? Macam mana kita dok nampak jin tu? Kita nak bahagia. Antara sebab kita kahwin, kita mencintai kerana nak bahagia. Macam mana nak bahagia jin tu tak nampak? Kalau nampak pun kadang-kadang kita masuk bilik. Oh, ada macam pocong. Terkejut. Bahagia ke? Sakit jantung ada tu apa? Sakit jantung. Duduk saja-saja. Duduk tidur, bangun tidur tengok. Ada macam pocong duduk tepi katil kita. Tengok-tengok, oh isteri aku. Orang yang aku cinta jin. Mampu kita. Bahagia gitu. Tak bahagia, sakit jantung tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Dia berlawanan dengan fitrah manusia tu sendiri. Macam mana kita nak kahwin dengan jin? Oh, saya nampak, orang lain tak nampak. Pasti ada sebab. Kenapa kamu sentiasa nampak? Kenapa kamu sentiasa nampak? Ini mesti ada something wrong, orang putih panggil. Ada benda yang tak kena. Kerana melawan fitrah manusia. Dia pun kata, kasyah. Kasyah ada dua. Kasyah sahih, kasyah batil. Boleh cek ciri-ciri kasyah sahih, ciri-ciri kasyah batil. Orang kasyah sahih ni, selain pada Nabi dan Rasul, dia hanya nampak pada keadaan tertentu saja, bukan dengan kehendak dia. Contoh kita mencintai jin. Takkan kita nampak anytime. Kalau nampak anytime tu bukan kasyah sahih, tu kasyah batil. Betul? Ini adalah kitab. Dalam bab khawarikul adah. Muka tak mari tuan-tuan. Allah dalam bab khawarikul adah, betul lah, menyalahi adat kemanusiaan. Tu. So, kita nilai dengan ilmiah. So, ilmiah. Okey. Ini dikata oleh ahli ulama. Saya hanya menyampaikan sahaja. So, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab tu saya kata bahlul. Sebab bercinta dengan jin, berkahwin dengan jin, takkan bahagia. Tak ada zuriat keturunan. Oh, ada orang kata ada zuriat nikah dengan jin, ada zuriat keturunan. Saya cabar. Buktikan kepada saya. Kita asal daripada tanah. Mengalir zuriat kita melalui air mani. Jin, api yang sangat panas, berbentuk gas. Macam mana boleh jadi? Campur dua tu jadi makhluk. Fakta sains menyalahi. Dalil dalil akli tak logik dah. Dalil nakli, Al-Quran tidak ada. Hadis tidak ada. Kalau terbuka hijab tu macam mana? Buktikan ianya benar terbuka hijab. Dia terbuka hijab, dia terbagi pada dua. Kasyah sahih, kasyah batil saya kata tadi. Kasyah sahih ni, selain daripada Nabi dan Rasul, dia hanya boleh nampak ketika keadaan tertentu sahaja. Kalau setahun tu 2-3 kali je dan bukan dengan kehendak dia. Maknanya bukan dia nak tengok surah ada jin duduk kat situ. Oh ada, sana ada. Oh tu kehendak dia. Dengan bukan kehendak dia maksudnya duduk saja nampak. Bukan dengan kehendak dia. Itu kasyah sahih. Tapi kebiasaannya ada gangguan bila kita cek. So tuan-tuan, sebab tu saya kata, kalau ada manusia yang mencintai jin, tolol dan bahlul. Jadi malam ni kita akan bahas penyebab jin mencintai manusia. Apa sebabnya? Sebab apa? Dianya sesuai dengan fitrah yang Allah jadikan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin ni, Allah kata dalam Al-Quran, dia boleh nampak kita daripada tempat dan arah yang kita tak dapat lihat mereka. Bila dia nampak kita, logiklah kalau dia cinta kepada kita. Betul? Kerana dari mata turun ke hati.
Dan lebih berbahaya lagi, bila dah turun ke hati, dia tengok lagi kita, dari mata turun ke bawah selagi, iaitu nafsu. Pergi kepada nafsu. Sebab tu mimpi bersetubuh. Okey? Faham? Jadi tuan pada rahmati Allah, kita kena bahas dengan ilmu. Kita kena bahas dengan rujukan yang sahih. Jangan baik saya dengar orang kata, saya rasa. Tak boleh. Rujukan kita apa? Ulama mana kata? Mana dalilnya? Mana kajiannya? Kita perlu mengikuti garis panduan ilmu. Barulah kita tak sesat, tuan-tuan. Kerana iblis lebih takut orang yang berilmu berbanding orang yang beribadah. Tuan pada rahmati Allah SWT. Iblis lebih mudah mengelirukan dan menipu daya ahli abid, yakni ahli ibadah, berbanding dengan ahli ilmu. Kerana orang yang berilmu, pasti dia tahu tipu daya iblis. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuan pada rahmati Allah SWT. Okey, jom kita bahaskan penyebab cinta jin kepada manusia. Apa sebab jin ni cinta kepada manusia? Apa penyebabnya? Yalah, yang pertama memang dia boleh nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi ada sebab-sebabnya, tuan-tuan. Ada sebab-sebabnya. Kenapa jin itu mencintai manusia? Memang dia nampak kita setiasa. Sebab tu dia jatuh cinta daripada mata turun ke hati. Bila turun ke hati, turun ke bawah lagi. Jadi, seks. Melalui mimpi. So, apa sebab jin ni dia pandang kita sampai dia mencintai kita? Memang banyak jin boleh kata semua jin boleh nampak kita. Kita tak nampak dia. Tapi ada sebahagian jin kenapa boleh melampaui batasan syariat, kanun, peraturan, sehingga dia mencintai manusia. Sehingga kita ini daripada unsur yang berbeza. Tapi kenapa dia mencintai kita? Yani Al-Idrus. Ustaz royak tu betul belaka. Alhamdulillah, bukan saya kata. Saya hanya menyampaikan apa yang alim ulama karang dalam kitab dan tajribah alim ulama bersertakan dengan rujukan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, Tajribah. Gitu. Hanya orang yang mengalami je faham. Cuma saya nak tahu apa sebab. Ya, sebab tu live ini diadakan pada malam ini. Sebab kita sama-sama nak kongsi apa penyebab jin mencintai manusia dan bagaimana kita nak hadapinya. Okey. Semangat sikit sebab mengantuk dah. Semangat sikit ya, mengantuk. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semangat tuan-tuan. Sakit pula tangan. Aduh. Okey, tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Penyebab jin, cinta jin kepada manusia. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tuan-puan tolong catatkan. Yang pertama, tidak membaca doa ketika ganti pakaian. Yakni ketika buka pakaian, nak ganti pakaian. Tak baca doa. Nabi SAW kata, sekejap, saya tak ingat hadisnya, saya kena cari kitab lain. Jangan bimbang, semua kitab-kitab belakang ni saya baca belakang. Bahkan saya ngaji dengan pengarang kitabnya. Dan kita tak menafikanlah ada pengarang kitabnya yang sudah meninggal dunia. Ada yang saya dapat ijazah secara langsung, ada yang tidak langsung. Saya tak ingat hadisnya, sekejap saya cari hadisnya. Yalah, enggak kita bodoh kok. Baik, sebab tu kita perlu rujukan. Kita ngaku kita bodoh. Betul. Bodoh tu masuk ke? Jahil. Jahil tu masuk tak tahu. Bila kita tahu, keluar daripada jahil. Okey? So, jangan... Apa orang panggil? Jangan malu nak mengaku bodoh. Betul. Kita bodoh sebab tu kita belajar. Kita tidak membabi buta dalam membuat perkongsian. Tuan pada rahmatillah Allah SWT. Adakah dalam mimpi jin menyerupai manusia rupanya sendiri Ustaz? Tidak. Itu bukan rupa dia. Dia menyerupai manusia sesiapa sahaja kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya baca. Okey, yang pertama tuan-puan, sebab yang pertama, tuan-puan tolong buat nota, tuan-puan tolong typekan dan tuan-puan tolong share yang ini, tuan-puan. Ini ilmu eksklusif sebenarnya. Kalau masuk ni, kalau nak belajar sebenarnya tentang ilmu-ilmu sebegini, tuan-puan, sebab tak ada silibus dalam universiti ajar benda ni. Di tadika pun tak ada. Saya sekolah tadika pasti dulu tak ada benda gini cikgu ajar. Tapi cikgu tadika pasti saya pernah ajar cara membentengi diri. Betul. Rupanya dia ada ajar teknik benteng diri dah. Cuma kita dok amal. Sekolah rendah pun tak ada cikgu ajar benda ni. Sekolah menengah pun cikgu ustaz tak ajar juga.
Sebab ilmu khusus kalau tuan-tuan nak belajar ni mungkin beribu-ribu akan habis untuk dapat ilmu sebegini. Tapi malam ni saya bagi percuma sahaja. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagi percuma pada kita. Cuma kita yakin dengan tak yakin sahaja, tuan-tuan. Okey. Saka boleh jadi jin asyik? Boleh. Kalau dia dah mencintai kita, boleh. Boleh. Sebab tu saya kata, simptom utama orang mimpi bersetubuh, seks, dia berlaku dalam berulang kali, berulang kali dalam seminggu, sebulan, berulang kali. Itu adalah tanda gangguan jin pecinta dah tu. Dia mengambil kesempatan ke atas kita. Tuan pada rahmati Allah SWT. Yang pertama sebab jin pencintai manusia adalah kita tak baca doa ketika nak tukar pakaian. Kita tak baca doa ketika membuka pakaian. Bila kita buka pakaian, maka aurat kita terdedah. Bila aurat kita terdedah, jin itu melihat aurat kita. Bila dia melihat aurat kita, dia geram dah. Dari mata turun ke hati dah. Turun nafsu terus dah. Bukan saya kata, Rasulullah kata. Kita baca hadis. Baik ketika akan mandi, mengganti pakaian, ketika tidur. Yang lainnya sesuai dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, yang boleh menghalangi pandangan mata jin dan aurat anak Adam, yakni manusia laki dan perempuan. Yang pondang tu saya tak pastilah masuk ke tak. Bunyi kata sajak nak kena rogu. Di Australia kan. Itu baru Pak Arab punya kata lah. Itu baru manusia. Kalau jin kamu nak buat macam mana? Nak buat report boleh? Semalam saya mimpi dirogok oleh jin. Report boleh? Boleh tak layak. Sebab tu ini penting. Kita baca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, yang boleh menghalangi pandangan mata jin dan aurat anak Adam, yakni manusia, laki dan perempuan, adalah ketika hendak menanggalkan pakaian, hendaklah membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hadis sahih riwayat Tirmizi, nombor hadis 3399. Hadis hasan. Dan hadis ini riwayat Abu Daud juga, nombor hadis 5045. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nombor hadis 18495. Hadis sahih. Ibnu Hibban pun meriwayatkan hadis ini, nombor hadis 5522. At-Tabrani pun ada hadis ini, nombor hadis 10084. An-Nasa'i pun meriwayatkan hadis ini, nombor hadis 10588. Dan disahihkan oleh Albani. Allahu Rabbi. Hadis sahih bah. Hadis sahih. Dok pakai mic kau ustaz, dok. Mic punuh dah. Beci bagai-bagai elektronik sekejap-sekejap punuh. Dia memang buat untuk tahan lama. Tak payah pakai mic suara asli pun okey dah. Insya-Allah. Kitab apa tu ustaz? Banyak kitab, 3 butir kitab boh malam ni. Sebutir kitab Al-Ihtilal karangan Syekh Dr. Sa'asai Ahmad Abduh. Sebutir lagi kitab Fiqh Alam Jin karangan Ustaz Musda Bustaman Tambusa. Saya baru jumpa dia 2 hari lepas dah. Daripada Indonesia. Dan kitab yang ketiga ini dia. Kitab 1000 halaman ada belakang kupas termasuk jin pecinta. Ni gambar saya pun ada bawah sekali. Kita bawah sekali ya kita. Okey. Ni. Kalau nak beli hak ni sedap sikit. Kalau nak lah. Allah, tak rugi duit. Beli ilmu untuk ilmu tak rugi Beli makanan kita makan jadi taik juga. Beli hak ni dia jadi ilmu sumber. Sumber yang sahih untuk kita mencerdaskan akal, meyakinkan jiwa dan beramal yang sahih. Allah, saya apa duit beli buku. Baik, tuan pada rahmatillah ke anda. Rasulullah sebut dalam hadis tadi. Hanya satu cara saja. Hanya satu cara saja. Disebut dalam hadis ni satu cara saja untuk kita menghalangi pandangan mata jin melihat aurat kita ketika kita buka pakaian. Baik nak tukar pakaian, baik nak pergi toilet, baik nak berak, nak kencing, nak buang air besar, air kecil, baik nak bersetubuh dan sebagainya. Satu saja, baca doa sebelum buka pakaian. Satu tu je Nabi saja. Doanya pendek tuan-puan. Ya Allah, pendek tuan-puan. Kita nak ngafal lagu Siti Nurhaliza panjang. Lagu sah nan ku faham. Nanti pasti kau mengerti. Panjang lagi. Hadis Nabi ajar, pendek je doa dia. Takkan tak boleh ingat kalau lagu boleh ingat. Bacaannya apa? Bismillahilladzi
La ilaha illahu. Allah, tuan-puan, hafal malam ni sebelum tidur. Wajibkan diri kita, aku tak akan tidur kalau tak ingat. Aku tak akan tidur malam ni kalau tak ingat yang ni, doa ni. Terus hafal, tuan-puan, terus. Sebab pagi esok sebelum subuh, nak pecah pakaian dah. Betul ni. Nak tidur pun ada buka pakaian. Ni bukan malam Jumaat ya. Baik, tuan-puan dan rahmati Allah SWT. Hafal lalu. Hafal lalu. Masya Allah, semangat lain macam malam ni lepas balik dari daurah. Semangat. Kita baru boleh ilmu daripada syekh. Sebab tu semangat kita menyampaikan. Sebab apa? Kita yakin apa yang kita sampai ni sahih. Saya syabar. Siapa-siapa yang kata saya ajar sesat ataupun benda saya ajar tak sahih, buktikan. Kita ada banyak kitab. Bukan saya nak bangga dengan ilmu saya, tidak. Saya bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana umat terbaik kita, umat Nabi Muhammad. Lengkap agama kita, syariat kita hebat. Lengkap zahir batin. Dunia akhirat melengkapi. Syumul. Itu hebat umat Muhammad. So, bangga jadi umat Muhammad. Amal segala sunnah. Ini hak Nabi ajar. Kita kena rasa bangga hak Nabi ajar, tuan-tuan. Mina ayat dulu. Tak ada ayat malam ni. Tak ada pembantu. Baik, tuan pada rahmati Allah. Sejak amal doa tu dah lama jin tak kacau. Alhamdulillah ada dah testimoni. Ada dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ustaz kerek malam Jumaat. Malam ni malam Rabu ya. Aduh. Alhamdulillah Pak Ngah dah dapatkan buku tu. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Letak bit kuning ustaz. Tak ada bit kuning sini. Tak ada bit kuning. Siapa-siapa nak kitab ni tuan-puan. PM Admin. Dia ada 1090 muka surat. 1090 muka surat. Dalam ni ada berlaku bab ain, bab hasad sihir, bab gangguan jin, jin pecinta, jin balas dendam, saka ada berlaku. Dari A sampai Z memang lengkap, tuan-puan. Okey. Nanti PM Admin saya akan bagi diskaun harga punya. Insya-Allah. Baik. Tuan-puan rahmati Allah. Okey, yang pertama tadi, okey, apa penyebab jin mencintai manusia? Apa penyebabnya? Tidak membaca doa ketika buka pakaian. Oleh kerana itu jin nampak aurat kita. Sebab apa menyalahi sunnah Nabi? Nabi dah kata, bila kamu nak buka pakaian, ada satu cara untuk menghalang pandangan jin melihat aurat kita, iaitu baca doa tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau tak ingat macam mana, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tak kosong dari zikir, tak lalai daripada mengingati Allah. Kerana buka dan pakai pakaian ini adalah ibadah kepada Allah jua. Dipanggil ibadah umum. So kita tak lalai. Semuanya kita ingat pada Allah. Itulah namanya hamba kepada Allah, ibadah. Abid, ibadah. Hamba yang menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa anda tahu jawapannya. Illa liya'budun. Baik tuan-tuan, itu yang pertama. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jin ni punya nafsu juga dan dia punya akal. Cuma kejadiannya beza dengan kita dari segi fizikal. Tapi dia mempunyai nafsu dan mempunyai akal juga. Jika ia melihat seorang perempuan atau laki-laki, maaf saya sebut telanjang, maka boleh saja jin tersebut bernafsu dan mencintainya. Akhirnya, rasa cinta itu berlanjutan dengan hubungan seks yang terjadi melalui dalam mimpi. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar sentiasa membaca doa tadi ketika nak tukar pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kita mengingati Allah sebelum buka pakaian. Kita buka, maka Allah akan menutup mata pandangan jin daripada melihat aurat kita. Kalau sayang bini, ajarlah. Kalau sayang anak-anak kita, terutama anak dara tu, ajarlah. Ajar. Jangan tak ajar. InsyaAllah bahagia rumah tangga. Okey. Habis yang pertama. Dah gaya. Baik tuan-puan. Kita boleh teruskan lagi. Berapa ramai nak suruh saya teruskan ataupun kita sambung esok? Boleh komen. Berapa ramai nak suruh saya teruskan ataupun nak sambung esok? Boleh komen ya. Okey. Saya nak ambil ayat sekejap.
Beres kita. Ada lagi kau? Teruskan teruskan. Okey. Minum dulu air. Tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna khairan minhu. Bismillah. Alhamdulillah. Miss Halim. Orang lelaki pun boleh dapat tak mimpi bersetubuh ni Ustaz? Boleh. Boleh. Saya dah rawat dah perempuan yang ada jin pencinta. Lelaki yang ada jin pencinta. Dan pondang. Saya pun rawat pondang. Okey. Ramai yang suruh teruskan. Tengah semangat. Okey. Itu baru yang pertama tuan-puan. Dah setengah jam. Baik. Okey. Kita santai-santai je. Sebab pertama kita bukan dalam masjid. Yang kedua kita bukan dalam tandas. Kita dalam rumah masing-masing. Dan saya tahu ada yang tengah baring ni. Ada yang dah nak tidur ni. Ada yang dah tutup lampu dah ni. Ataupun ada yang tengah makan tu. Mungkin ada yang tengah duduk kat kedai. Baik. Tuan berahmati Allah SWT. Ke tuan-puan buat apa malam? Ke ada duduk tengah masjid tu? Tak ada dah mesti balik dah daripada masjid. Ke ada yang masih duduk di pejabat? Ke ada yang masih berniaga lagi pada masa ni? Tak apa tuan-puan boleh dengar dengan santai saja. No problem. Dengan santai saja. Dengar. Timbang dengan akal. Dan cuba amalkan. InsyaAllah diberkahi. Baik. Tuan pada rahmati Allah. Malam ni tajuk kita fokus satu saja dulu. Kita fokus jin pencinta. Okey. Saya dah sebut yang pertama tadi tuan-puan. Sekarang saya akan sebut yang kedua. Tengah lipat kain. Tu orang perempuan lipat kain. InsyaAllah. Saya pun nak lipat kain juga sekejap lagi. Alhamdulillah. Kain saya lipat sendiri. Alhamdulillah. Tak payah menyusah ke orang lain. Kalau kita nampak kain kita tak lipat lagi. Orang lain tak tolong lipat. Tak kira pasangan kita tak lipat. Kita lipat je lah. Itu. Kejap lagi pun habis line ni saya nak lipat kain juga. Baik. Okey. Tuan pada rahmatillah Allah. Kita santai sahaja. Itu yang pertama. Tekniknya saya dah ajar. Sebab apa jin mencintai manusia. Bagaimana nak atasi. Saya dah ajar yang pertama tadi. Yang baru masuk boleh tengok kembali nanti. Kita akan save video ni. Dan saya izinkan untuk tuan-puan upload. Untuk tuan-puan download. Untuk tuan-puan sebarkan. No problem. Ianya memang ilmiah sahih. Memang balighu anni walau ayah. Okey. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Masih semangat? Kita sambung lagi insya-Allah. Baik. Yang kedua. Sebab jin mencintai manusia adalah tidak membaca doa ketika masuk tandas dan mandi telanjang. Kalau dia baca doa sebelum masuk tandas, kemudian mandi telanjang, kena juga. Baca doa dan jangan mandi telanjang. Okey? Tu. Tuan pada rahmati Allah SWT. Saya baca kitab. Gangguan jin sering terjadi di kamar mandi. Dalam bahasa Indon. Gangguan jin sering terjadi di kamar mandi bilik air. Sehingga menyebabkan seseorang suka menghayal, melamun dan sebagainya. Kerana ada kes yang suka duduk dalam tandas. Kalau orang ada gangguan jin pencinta ni memang mandi dia lama. Sejam kadang tak cukup. Dia rasa nikmat duduk dalam tandas. Mandi. Nikmatnya dia rasa lain macam. Betul ni. Ini berlaku. Allahu Rabbi. Ni. Dia rasa macam dibelai duduk dalam tandas tu. Rasa macam dibelai-belai. Rasa selesa dia duduk dalam tandas. Sebagaimana telah disebutkan bahawa malaikat korin. Yakni malaikat ni maksudnya korin. Korin ni bukan jin korin. Korin tu bahasa Arab maksudnya yang berdampingan. Jadi korin kita ni ada di kalangan syaitan, ada di kalangan malaikat. Sebagaimana telah disebutkan bahawa malaikat korin kita yang berdampingan kita selalu mendampingi manusia, tidak akan ikut bersama orang yang didampinginya ketika ia masuk ke dalam kamar mandi. Malaikat yang mendampingi kita, Raqib Atid, yang mendampingi kita yang tulis dosa, pahala dan sebagainya. Bila kita masuk tandas, malaikat tak masuk. Malaikat tak ikut serta. Ini adab dia. Adab. Tapi kita tak lepas daripada pengetahuan Allah. Tak lepas. Akan tetapi masalahnya tuan-tuan. Sementara jin syaitan ini memang menjadikan tandas sebagai salah satu tempatnya jika kita tidak membaca doa perlindungan ketika masuk tandas. Maka boleh saja kita akan menjadi target untuk disesatkan
atau digelincirkan oleh syaitan sang penghuni tandas. Dipanggil al-khubus dan al-khaba'ith. Syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab tu sebelum masuk tandas kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan betina. Nak masuk tandas. Masa mana kita nak baca doa ni? 7 langkah sebelum masuk pintu tandas. Bukan masuk dulu baru baca. 7 langkah. Jadi kita agak-agak lah depan tu tandas. Bukan depan betul-betul. 7 langkah. Agak-agak lah. 7 langkah lagi nak masuk tandas. Baca dah doa. Baca dah doa. Kita belajar doa ni tadika lagi tuan-tuan. Ya Allah. Tadika lagi. Tapi kenapa kita tak amalkan? Sebab kita rasa itu untuk budak tadika. Tidak tuan-tuan. Itu hak Nabi ajar. Nabi ajar. Nabi budak-budak kan? Tidak. Rasulullah. So kita rasa benda ni budak-budak je amal. Sebab kita belajar silibus tadika kan? Baca doa sebelum tidur. Sebelum masuk tandas. Tidak tuan-tuan. Kita kena amalkan wallahi sampai mati. Nabi ajar kita. Bahkan benteng diri kita sebelum masuk tandas. Semua tahu tandas tu tempat syaitan. So kenapa tidak buat benteng diri? Bila syaitan ganggu marah pula. Kita yang membiarkan dia mengganggu kita. Allahu Rabbi. Okay, so tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So kena baca doa. Kita tengok hadis Nabi. Mana hadis? Ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk tandas dari Zaid bin Arqam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-hushusha muhtadaratun fa idza ata ahadukum al-khala'a falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, sesungguhnya tempat buang hajat tandas didatangi syaitan. Jika kalian masuk tandas, maka ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa ajar kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa nak masuk tandas pun kita tak baca. Hau nak kata apa tu apa? Kalau dak sembuh, yalah. Salah kita. Lagi pula kalau jadi perawat. Kalau amalan ni pun tak boleh nak amal. Malu kita jadi perawat. Malu. Masuk tandas pun kita lalai sedekah. Kita ni musuh syaitan. Muhasabah. Muhasabah diri dan munasabah kalau kita sakit lagi. Munasabah lah kalau kita diganggu lagi. Hak kecil ni pun kita tak jaga. Sengoti ni. Gura-gura juga tapi hak ni hak sengoti ni. Muhasabah diri. Dah tengok munasabah ke tak. Tu tuan pada rahmatillah Allah SWT. Asyubli rahimahullahu ta'ala berkata, sabda Nabi SAW, muhtadaratun. Yakni, didatangi syaitan dalam hadis tadi, maksudnya didatangi oleh jin. Apabila orang yang akan masuk ke tandas membaca doa ini, maka jin-jin tidak akan boleh melihatnya. Jin tu ada tapi tak boleh melihatnya dan tak boleh mengganggunya. Maksudnya jin-jin tidak akan melihat auratnya. Bila tak lihat aurat, tak rasa nafsunya. Tapi bila kita masuk tandas, mari telanjang pula. Jin lihat aurat kita, datanglah nafsu tu sebab tu jin tu mencintai dia. Logik akal, logik. Ada dalil nas? Ada. Hadis ni, hadis yang baca dia, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nombor ni hadisnya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nombor hadis 296. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nombor hadis 19305. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nombor hadis 1406. Banyak lagi ni kalau nak baca. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, nombor hadis 9903. Hadis sahih. Nak kecil ke mana tu? Kita belajar tadika lagi. Benda ni kita tak jaga sebenarnya. Lepas tu kita salah ke jin. Lepas tu kita salah orang sihir kita lah apa. Rupa-rupanya jin tu ganggu sebab diri kita sendiri. Oh, lu remeh-temeh Ustaz. Ya, sebab kita meremeh-temehkan benda inilah kita diganggu jin. Hadis sahih. Nak kecek ke apa? Hadis sahih. So, benda ni kita kena jagalah. Kena jaga. Masa boleh. Lepas tu ambil pembenteng tu, ambil pembenteng ni. Beli produk tu, beli produk ni. Tak jadi pun Ustaz.
Tak jadi sebab kita tinggalkan yang wajib. Memang sunnah Nabi, tapi kita tak mewajibkan diri kita. Dah lah kita sakit diganggu jin. Apa kita, itu penawar utama tu. Kita duk fokus kepada benda-benda yang jin tak takut pun pada alat tu. Pada produk tu. Produk tu. So, benda ni kena muhasabah lah. Muhasabah. Minum air dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Sambung lagi baca. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala ay yaqula bismillah." Penghalang antara pandangan mata jin dan aurat anak Adam manusia adalah ketika seseorang hendak masuk ke tandas, hendaklah baca bismillah paling kurang. Tu hadis riwayat Tirmizi nombor hadis 606. Tu. Dan dalam hadis sahih Anas, bacalah doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 142. Hadis riwayat Muslim nombor hadis 122. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu yang kedua. Itu sebab yang kedua. Okey, tuan-puan dah dapat dua perkara malam ni. Tu. Pertama tadi, sebab dia mencintai manusia. Kerana buku pakaian tak baca doa. Dan kita dah ajar bacaan doanya. Dalilnya kita dah beri. Yang kedua tadi, tidak membaca doa ketika nak masuk tanda. Kita dah ajar, dah dalilnya kita dah beri. So, berhati-hatilah. Okey. Tu. Dia bukan saja tak baca doa masuk tanda. Mandi telanjang pun puncanya juga. Elakkan mandi telanjang. Dan siapa-siapa yang terlibat dalam sihir, kes sihir, elakkan juga mandi telanjang. Cuba janganlah, cuba jangan. Belilah sikit kain basahan tu. Sikit lah, tutup kubur dan dubur. Okey, minta maaf saya sebut. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tuan-tuan nak tahu tak yang ketiga? Boleh komen. Nak saya teruskan ke kita sambung esok? Nak dekat pukul 12 ni. Nak suruh saya teruskan ke? Sambung esok. Okay. Hey, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah habis dua perkara. Kita dah bahas. Saya dah sebut sebabnya. Saya dah sebut bagaimana cara untuk menghadapinya. Selesaikan masalahnya. Dan saya dah berikan dalih. Tuan-tuan nak apa lagi? Tunggu beramal je. Tu. Tapi kalau nak kitab kena beli sendirilah. Teruskan lagi ya. Boleh-boleh. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey. Kita teruskan lah. Sebab ada permintaan teruskan. Okey. Kita teruskan. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Sya'ari bin Hamzah. Tolong buat nota. Terima kasih. Okey. Okey, yang ketiga. Kita teruskan yang ketiga. Nanti tuan-puan boleh share kepada ahli keluarga lah. Anak-anak kita terutamanya. Pasangan hidup kita. Tu. Okey. InsyaAllah. Share benda ni. Okey. Saya bukan nak sebab saya yang menyampaikan, tidak. Kerana apa yang kita sampai ni isinya. Isi yang paling penting tuan-puan. Isi tu. Ada sumber rujukan, ada dalilnya. Itu yang penting. Tak kira siapa yang menyampaikan, yang penting isi tu. Ada tauliah ke tak ada tauliah ke, isu nombor 2. Pertama tu benda tu betul tu. Itu yang pertama. Tapi saya ada tauliah. Alhamdulillah. Baik. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Okey, yang ketiga tuan-puan. Ni 6 dah, yang ketiga. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni tidak disebut dalam kitab Al-Ihtilam, tapi disebut dalam kitab Fiqh Ar-Ruqyah karangan Syekh Ustaz Musda Bustaman Tambusai. Kalau Ustaz Musda melihat live ini, saya minta izin. Minta izin Tuan Guru Ustaz Musda untuk saya baca kitab karangan Ustaz ya. Minta maaf kalau ada kesilapan ke apa-apa ke. Ustaz Musda boleh direct tegur saya, tak apa, saya tak kisah. Saya suka orang tegur secara senyap-senyap ke, secara umum ke, no problem to me, no problem. Saya akan terima. Benda tu saya terima. Orang caci maki pun saya terima, apatah lagi orang yang nasihati.
Lagilah hati ini menyukai. Tuan pada rahmati dari Allah SWT. Okey. Yang ketiga, sebab jin tu mencintai manusia adalah selalu melihat video lucah ataupun gambar lucah. Termasuk cerita-cerita yang merangsang nafsu. Blackpink merangsang nafsu tak? Bagi saya merangsang nafsu. Walaupun kita tak tengok video porno, tapi hanya melihat aksi-aksi yang dilakukan di atas pentas oleh kumpulan Blackpink. Bagi saya, secara jujur bagi saya, sebab saya orang lelaki kot. Tak salah jujur. Ke apa pandangan kalian semua? Bagi saya merangsang nafsu. Oh, Ustaz pergi ke konsep Blackpink? Tak pergi pun. Saya buka media sosial, tubik gambar, tubik reel, tubik status orang lain lah pergi tu. Kita tengok dalam masa sekejap tu pun terkejut dah kita. Tengok, tak terkata nganga mulut, luah mata. Tak alih, luah. Itu. Betul tuan-tuan. Ini berlaku. Ustaz pun ada nafsu. Memang lah. Ustaz mana tak ada nafsu? Terabut buang title ustaz, buang title tok guru, buang title engineer, buang title doktor. Semua ada nafsu dah. Pondan pun ada nafsu. Saya tidak tahu Itu dia. membalas itu. Okay. Lembu pun ada nafsu. Kucing pun ada nafsu. Cuma kita bezalah dengan binatang, kita ada akal. Dan kita ada iman. Kepada rahmat Allah SWT. Adakah boleh menyebabkan gangguan jin pencinta? Ya. Tak istighfar ustaz. dia bila tengok tu mata terbeliak, mulut tenganga, dia nak ucap istighfar tu berat masa tu. Lepas pada tu habis baru ucap istighfar. habis tengok baru ucap istighfar. Ya betul. Itu logik berlaku. Refleksi. Jadi tuan-tuan, so antara sebab seseorang tersebut diganggu oleh jin, antara sebabnya ditulis dalam kitab ini adalah selalu melihat video porno, video lucah ataupun gambar lucah. Dia bukan sekali tu tengok jadi lalu dok. Dia ada istiqamah. dia istiqamah lihat. Mana ada seminggu sekali ke, tiap-tiap hari lagi teruk dah. Mana 3 hari sekali ke, dia akan tengok benda tu. Not ketika dia bersendirian. Kadang orang tengok video lucah fire big screen di kedai. Tu berat lah. Tidak ada. Kebanyakan yang tengok video lucah, gambar lucah adalah ketika sendirian. Disebut oleh kitab ni, takkan saya nak baca satu persatu, nanti lambat habis. Subuh tak habis lagi. Dia ada penjelasan dia lagi. So, ketika itulah jin, kerana nafsu kita tengah dirangsang. Syaitan suka, Allah murka. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT, berhati-hati. Salah satu saat yang tepat masuknya jin ke dalam tubuh seseorang adalah ketika nafsu syahwatnya memuncak. Dia buka pintu untuk jin tu. Kan Nabi sebut lah tadi. Ada kalanya jin tu masuk melalui pintu emosi marah. Ada ketika jin tu menyesatkan manusia ketika dia dalam keadaan kecewa. Ada ketika jin tu, syaitan itu menyesatkan manusia ketika dia dalam keadaan terlalu sedih. Ada ketika jin tu menyesatkan manusia ketika dia terlalu senang, sombong. Ketika dia muliakan. Jin tak duduk diam. Itu memang kerja dia dah. Baik S19, baik S29, baik S32, baik S41, baik S44. Dia punya pangkat. Baik S48, baik S52, baik S Jusa ke apa ke. Diorang punya kerja sama je. Cuma ada yang kuat, ada yang tak kuat. Tu je. Kita lah yang kuat. Kita kena kuat. Lakukan apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah murka. Jika terjadi sebaliknya, syaitan mendatangi kita. Betul tak, Mama? Betul, kita ayat betul lah. Kita bimbang zaman sekarang. Ada perawat yang diganggu jin pencinta. Ada. Apa yang berlaku? Perawat akan ambil kesempatan ke atas wanita yang dia rasa terangsang nafsu. Nak bila perawat berduaan. Saya di center ada berlaku.
ada 5 orang saksi melihat saya merawat. Ya Allah. Kalau di center lah. Dan tak campur lagi dengan keluarga dia yang datang lihat sekali. Saksi betul. Ada grade. Ya, kita ada jawatan pun ada grade. Syaitan pun ada grade dia. Bukti dia, ada jin nama Ifrit. Grade dia tinggi. Biasa jin Ifrit ni grade S41 ke atas. Berapa S? Sosial. Kerja dia memang sial. Sosial. Jadi tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf kalau guru tak kena, minta maaf. Tu. Supaya mudah faham. Okey, kita baca yang ni. Okey. Maka masuknya jin ke dalam tubuh manusia adalah ketika seseorang itu nafsu syahwatnya memuncak dan tidak terkendali sehingga melihat video lucah, gambar lucah. Apalagi kalau dia melihat gambar seksi tersebut adalah orang yang dia cintai, orang dia nak sangat. Tu. Sebab zaman sekarang mudah je nak dapat gambar orang yang kita suka dalam media sosial sahaja. Yelah, wanita sekarang kan suka menampilkan kecantikannya, make upnya, bajunya, apanya, pakaiannya, cara dia bergaya ke dalam media sosial. Dia boleh ambil walaupun gambar tu contoh tutup aurat, pakai tudung, ketat sikit lah pakai tudung. Orang lelaki ni kalau dia dah berkenan, dia ambil gambar tu, dia boleh tilik. Masa dia tidur, dia boleh bayang kamu berbogel. Ini betul. Ini betul. Takut tak dengar pengakuan ini. Bukan saya buat. Tidak. Saya dah buat ini. Disebut dalam buku ni. Itu apa ada. Dan ianya memang ada berlaku. Berapa ramai ada student yang mengaku gitu pada saya. Dan ada student minta maaf. Saya tak sebut nama dia. Saya tak sebut nama sekolah. Saya tak sebut nama. Saya tak sebut nama sekolah. Tapi saya sebut ini ada. Sebab saya pun. Bukan saja saya merawat. Saya pun adalah penceramah motivasi. Saya juga penceramah di jabatan-jabatan. Swasta maupun kerajaan. Di sekolah lagi lah banyak saya ceramah. Ada student bila kita buat camp dan sebagainya yang mengaku dia pernah ambil gambar guru. Dah guru zaman sekarang kan banyak media sosial. Nak guru yang baru masuk. Yang masih bujang. Guru perempuan lah. Yang masih bujangnya bergaya. Dia punya gaya nak guru yang balik daripada luar negara. Lagilah ada orang suka ambil gambar guru tersebut. Lihat sebelum tidur dan gambarkan guru tu bogel. Esok pergi sekolah dia suka. Cikgu duduk mengajar depan dia boleh imagine. Cikgu tu seksi, bogel dan sebagainya. Ini berlaku dan ada pengakuan daripada pelajar yang saya motivasikan. Tuan-tuan nak percaya tak percaya? Up to you. Saya beritahu benda jujur. Up to you. Ini betul. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya tak nipu. Saya betul. Benda betul. Kita perlu akui. Benda betul. Nak kecek ke apa? Siapa sini guru kaunseling? Kalau jadi guru kaunseling, kaunselor sekolah tu. Kamu tahu kes sebegini ada kan? Cuba buat kajian. Saya cabar buat kajian ni. Di sekolah masing-masing. Saya cabar. Tak payah suruh pelajar tu tulis nama. Tak payah. Buat kajian. Akan ramai pelajar yang mengaku. Wallahi. Tak percaya buat. Sebab saya pun kaunselor budak. Secara tak langsung. Betul. Ada cikgu sini. Be careful. Baik. Jin masuk ke dalam tubuh manusia boleh melalui pandangan mata ain. Ain tu pandangan mata. Tu. Dalam berita di media sering kita baca atau dengar kes pemerkosaan terjadi setelah pelakunya menyaksikan tayangan dari video lucah, tarian yang menggodakan. Ada yang tidak sampai melakukan pemerkosaan, tapi kesannya setelah itu paling tidak bayangan filem atau gambar itu terbawa ke dalam mimpi sehingga ia sering merasa melakukan hubungan seks. Bawa siapa dalam mimpi. Baik. Tuan pada rahmati Allah SWT. Nama kelamaan. Tu. Boleh jadi. So, berhati-hati lah. Okey. Dalam kes yang pernah penulis tangan ni. Ni penulis ni Ustaz Musda Bustaman Tambusai. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia boleh terjadi kerana ia sering mendatangi night club, pub, kafe. Mempamerkan aurat. Tempat-tempat yang mempamerkan aurat kelab malam lah.
Tu. Tarian termasuk, minta maaf saya sebut, termasuk tarian Blackpink. Ikut Blackpink ke Black White ke, tarian tu menggairahkan. Tak kira tarian ke apa, tarian tu menggairahkan. Kita hadir ke situ termasuk. Boleh menjadi pintu masuknya jin. Pakaian seronok yang menggumbar aurat, yang membuka aurat, juga dapat mengundang jin sehingga ia merasuki orang yang bersangkutan. Kerana makhluk jin juga punya nafsu seperti manusia. Kerana dia ni secara deteksi, jin tu melihat dia. Dan tidak mustahil ia terangsang melihat aurat manusia tersebut. Tak mustahil. Kerana manusia ada nafsu. Itu sebab dia yang ketiga. So, macam mana cara nak elaknya? Jangan tengok video lucah. Jangan tengok gambar-gambar seksi. Jangan hadir tempat-tempat yang seksi. Tempat-tempat yang menggairahkan nafsu. Tu ya cara dia. Lepas lagu mana tuan-puan? Baca doa lah. Lepas ni kurang kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika apa? Allah. Tak lagi. Allahumma inni a'udzubika apa? Minta maaf tak mari doa tu. Allah. Tai nak doa lagi. Nampak sangat jangan baca. Malah balik kitab. Ada banyak lagi kitab ni. Nanti saya bagi tahu semula. Paling kurang kita bacalah doa supaya akhlak kita terjagalah. Baca doa supaya akhlak kita terjaga. Pandangan mata kita ni terjaga. Tuan-puan juga boleh baca doa ni. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Pun boleh doa tu. Tu. Moga terjaga. Ataupun tuan-puan boleh hama doa ni. Allahumma inni apa? Allahu Rabbi. Apa tak lagi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilma. Bukan. Allahumma inni as'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyanan layyina bi ta'atik. Pun boleh. Baik tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ataupun mana-mana doa lah yang boleh menjaga kita daripada benda-benda sebegini. Tu. Baik. Doa menghadap cermin pun boleh ya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi pun boleh. Tak ada masalah. Bukan sahaja doa tu lihat cermin. Boleh juga dibacakan sewaktu tidak melihat cermin pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya sesuai. Okey. Tuan-puan, itu yang ketiga kita dah ceritakan. Macam mana tuan-puan? Nak teruskan lagi ataupun tidak? Ada lagi ni? Nak teruskan lagi ataupun nak mimpi pula. Nak sambung esok. Macam mana? Kita minum ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna khairan min bismillah. Alhamdulillah. Okey. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Okey. Itu baru 3. Macam mana? Boleh tak berubat kalau mimpi macam tu? Boleh. Boleh berubat. Tapi yang penting amalan tadi. Punca jin tu masuk kena tahu. Dan kita kena elakkan. Surah An-Nazi'ah Ustaz untuk elakkan diri dari suka melihat maksiat contoh pornografi. Boleh juga tapi niatkan utamanya adalah untuk Allah rahmati kita. Okey. Baik. Macam mana nak teruskan ataupun tidak? Bismillah. Baik, teruskanlah. Macam mana nak elak jin daripada masuk dalam badan kita melihat kita? Saya dah ajar tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sekarang kita akan masuk yang keempat, tuan-tuan. Yang keempat pula. Okey. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika melihat cermin. Ketika melihat cermin, tuan-tuan, bacalah doa. Kerana jin juga akan melihat kamu. Untuk apa kita melihat cermin? Untuk kita nampak cantik, berhias. Maka jin juga akan melihat kecantikan kamu, lalu dia akan jatuh cinta.
Oleh kerana itu baca doa. Hendaklah melakukan yang disunnahkan oleh kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca. Rasulullah tu kekasih Allah dan kita pun anggap Rasulullah ni kekasih kita. Baik. So baca doa. Doanya apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Itu kata Rasulullah. Hadis ini sahih, hadis riwayat Imam Ahmad, nombor hadis 24437. Tu. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi, amalkan doa ini supaya tidak timbul kekaguman kita sendiri kepada diri sendiri. Itu menimpakan ain pada diri sendiri, dipanggil nafs. Okey? Dan jin pun mengkagumi kecantikan kita. Dia melihat sama. Walaupun kita tak buka aurat, masa tu kita sedang berhias. Maka boleh jadi jin tu mencintai kita dengan sebab kekaguman. Tadi. So, kena baca doa. Paling mudah tuan tulis dia di cermin tu. Jangan tulis di cermin kereta. Tulis doa tu di cermin bilik kita lah. Senang kan? Kita tengok tu, kita baca tu. Baik. Okey. Okey. Baik, tuan pada rahmatillah Allah SWT, itu yang keempat. Dan yang terakhir pada malam ni, yang kelima tuan-puan. Hati-hati yang kelima ni. Yang ni ramai rasanya. Kita muhasabah. Yang kelima ni, kenapa jin tu mencintai manusia adalah manusia tersebut tidak berdoa ketika memulai bersetubuh. Manusia tersebut tidak berdoa ketika memulai jima' bersetubuh. Yang berzina tu memang tak baca lah doa. Masalah kita ni yang berkahwin ni pun, kenapa tak baca? Agak-agak lah. Baca dulu doa. Sebelum memulai bersetubuh tu, baca dulu. Baca tuan-puan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Doanya pendek. Tulis dia di kepala katil tu. Tulis. Di almari ke. Tu. Tulis. Supaya kita nampak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni, hadis ni. Baik. Tidak jarang syaitan ikut dalam proses jimat bersetubuh. Tidak jarang. Kerana pelakunya suami isteri tidak membaca bismillah dan doa sebelum bersetubuh. Imam Mujahid mengatakan, apabila seseorang menggauli isterinya tanpa membaca basmalah, siapa yang disunatkan baca? Suami. Kalau isteri baca bersama lagi baik. Suami, take note lah. Imam Mujahid mengatakan, apabila seseorang menggauli isterinya tanpa membaca basmalah, maka para jin masuk dalam diri orang itu dan jin itu pun menggaulinya. Sebab tu jadi macam tok khabar tu bersetubuh. Ni kita takut ni. Betul ni. Jin turut merasakan nikmat bersetubuh tersebut. Sebab kita lupa pada Allah ketika itu. Nafsu kita. Kita membawa nafsu itu lupa berzikir pada Allah. Lupa untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Walaupun isteri kita halal lah. Halal. Tak berdosa. Tapi jin mengambil kesempatan bila kita meninggalkan doa. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sadaqallahul azim, surah Ar-Rahman ayat 56. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yakni penghuni syurga yang menjadi suami mereka. Dan tidak pula bangsa jin. Masya Allah. Maksudnya di sini bangsa jin boleh menyentuh. Boleh bersetubuh. Jika demikian, maka pengaruh syaitan terhadap anak mereka yang akan lahir juga sangat memungkinkan. Kita baca doa sebelum bersetubuh juga. Ini juga akan akan menghalang daripada syaitan tersebut mengganggu anak kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata salah seorang di antara kamu ketika mendatangi menggauli isterinya mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan ia dari apa yang engkau berikan kepada kami, iaitu anak.
yang mungkin akan jadi hasil daripada persetubuhan ini asbab. Jika keduanya diberikan anak dari hasil hubungan seks tadi bersetubuh, nescaya, ini kata Rasulullah, nescaya syaitan tidak akan boleh mengganggu anak itu selama-lamanya. Yalah, bila ada anak tu ada gangguan datang ke center kita, kita tak pernah tanya, bersetubuh hari tu baca tak doa? Tak, kita tak tanya macam tu. Itu hanya asbab. Tapi beringatlah. Beringatlah. Itu juga menjaga keturunan kita dari gangguan syaitan. Baca. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Al-Qadri berkata, ada yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan syaitan tidak boleh mengganggu anak hasil daripada persetubuhan bila kita baca doa sebelum jima adalah syaitan tidak akan boleh membuatnya kerasukan. Atau syaitan tidak akan menusuknya ketika ia dilahirkan. Maka anak itu terjaga dari gangguan syaitan. Dan anak itu insya Allah tidak akan kerasukan. Baca doa sebelum bersetubuh. Dengan suami isteri lah. Bukan dengan orang lain lah. Dengan halal. So, ini juga mengelakkan anak kita kerasukan jin. Ini kata alim ulama. Bahkan ada sandaran hadis sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Nabi dah ajar lengkap pada kita. Kenapa kita meninggalkannya? Kenapa kita tak amalkannya? Itu tuan-tuan. Baca doa ni. Maka kalau kita meninggalkan 5 amalan tadi saya dah sebut. Pertama, baca doa sebelum buka pakaian. Yang kedua, baca doa sebelum masuk tandas. Yang ketiga, tu. Elakkan tengok video lucah, gambar-gambar seksi ataupun pergi ke tempat-tempat konsert-konsert yang ghairah nafsu. Blackpink. Yang keempat, baca doa ketika melihat cermin. Yang kelima, baca doa sebelum jima' suami isteri. Terutama suami baca doa. 5 ni tuan-tuan insya-Allah akan mengelakkan daripada gangguan jin pencinta. Tapi kalau 5 ni kita tak jaga semua, maka akan ada tanda-tanda gangguan jin asyik. Tu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tandanya apa? Tak mau menikah. Bukan tak nak, dia nak orang tu. Bila nak menikah jadi benci tiba-tiba. Lepas tu mula tuduh orang sihir padahal bukan. Kemudian mula mimpi basah, bersetubuh. Anytime, anywhere. Lepas tu rasalah macam ada orang lain je menemani. Ada kes pesakit saya, bila dia nak tidur, dia rasa macam ada orang duduk tepi dia. Bila dia baring ke sana, dia nak tidur tu, dia rasa orang peluk dia. Dan ada satu kes ni, Allahu Rabbi. Terjadi pada Ustazah sendiri. Saya tak sebut nama, saya tak sebut tempat. Ustazah, terkejut saya. Bila suaminya tak ada, bila dia tidur sendiri, dia rasa macam ada orang kat tepi. Bila dia lihat katil dia, turun ke bawah. Macam betul-betul ada orang. Setiap malam dia mimpi bersetubuh. Hari-hari dia bergaduh dengan suami dia. Dia yang cari gaduh, dia ngaku. Dia pun rasa pelik. Bila saya cek, ada gangguan jin pencinta. Bila dia ruqyah, kerasukan Ustazah. Ya Allah. Seterusnya dia akan mari mimpi. Mimpi tadi lah. Dia akan hadir simptom terlalu banyak tidur. Rasa mengantuk sentiasa. Orang yang ada gangguan jin pencinta rasa sentiasa mengantuk. Dan dia juga mimpi menikah dengan orang lain. Seperti ada suami dah. Walaupun dah ada suami tapi masih rasa macam ada suami yang lain. Dia rasa macam suka pada orang yang dalam mimpinya. Dan dia suka menyendiri. Suka menyendiri kadang-kala. Itu berlaku ya. Itu antara simptom-simptom yang paling umum lah. Paling kerap yang berlaku kepada orang yang terkena gangguan jin pencinta. So, tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah ajar dah sebabnya apa, cara untuk kita atasinya macam mana, up to you all lah, nak amal ataupun tidak. Dan salah satu alat bantu selain daripada amalan tadi, alat bantu kalau ada lebih baik, kalau tak ada pun tak apa, amalan tu yang paling pentingnya. Kita bukan bergantung pada alat. Tapi ini hanya alat bantu barulah. Selepas kita mengamalkan amalan-amalan tadi dan sebagainya, maka barulah kita menggunakan alat bantu. Alat bantu ni hanya pembantu saja, pelengkap saja. Contohnya minyak wangi kasturi kijang. Jadi sebelum tidur, orang yang selalu mimpi bersetubuh dah ni.
Selain dia jaga amalan-amalan tadi, dan dia boleh guna kasturi. Yang mimpi bersetubuh tu, ni alat bantu dia boleh guna. Letak sini. Okey, hidu 2-3 kali. Sapu di kening. Kemudian sapu di sini ke leher. Kemudian sapu di bahu, perut, di peha. Dan sapu di pusat. Kemudian sapu di celahan peha dalam dan luar. InsyaAllah dapat mengatasi daripada disetubuhi bangsa jin ketika tidur. Gitu. Tapi kalau ada pakai kasturi, amalan tak jaga, super tu layer orang panggil. Kena ganggu macam lah. Kasturi guna. Masuk tanah tak baca doa. Buka pakaian tak baca doa. Tengok cermin tak baca doa. Macam ada orang tadi. Pelik. Ada satu tingkap terbuka. Macam ada orang yang mengintai. Tapi saya lihat tak ada. Sebab saya tak dapat lihat jin. Mana tahu takut tuan-puan boleh lihat. Okey, saya cuba zoom. Ni ada. Nampak Tingkap ni tadi. Macam ada yang mengintai saya. Bila saya terkejut, saya lihat tak ada orang. Okey, saya zoom. Takut tuan-puan ada yang boleh nampak. Ada yang boleh nampak ke? Ada yang nampak? Terkejut saya. Tadi dia terbuka sikit, kemudian dia tertutup balik. Ke ada benda masuk. Tengok tuan-puan, siapa yang ada nampak. Saya tak nampak. Masya Allah, tabarakallah. Ada? Tak ada? Tak ada. Okey. Ni sebagai motivasi itu. Serban Nabi SAW. Tak ada? Tak ada, alhamdulillah lah. Kalau ada, takut kot saya. Takut kot itu. Okey. Okey. Sambung kembali. Ya, okey. Itu hanya selingan. Okey. Yang pada rahmatillah Allah SWT. Itu. Yang penting amalan sebenarnya. Amalan yang disunnahkan. Di rumah, di rumah. Di pusat rawatan tak duduk masa ni. Banyak jin. Baik. Di rumah. Berapa dah? 12.30 nak tidur. Esok tugas subuh. So, jadi insyaAllah lah. Ni kasturi baru. Yang dulu yang ni lah. Yang ni 3 ml. Tak ada dah yang ni. Tak ada dah. Ni 3 ml. Yang ni 5 ml. Tambah jadi 2 ml. Tadi tambah 2 ml. Ini besar ni. Banyak. Ni 5 ml lah. Kasturi kijang. So, halal bersih. InsyaAllah diberkahi. So, ini alat bantu sahaja. Yang penting amalan tadi. Ada menjadi pelengkap. Tak ada pun tak apa. Okey. Ini. Yang lama ni saya dah jual dah. Tak ada dah. Tak ada stok dah. Sebab harga barang naik. Botol naik. Minyak naik. 3 kali naik dah. 3 naik. Tahun lepas naik 2 kali. Tahun ni naik pula. Sekali 3 kali. Nak naik pula ni punya kata. Kilang naik harga. Semua naik harga sekarang. So, kita terpaksa tukar packaging baru dan sebagainya. Dan kita masih berikan harga yang relevan lagi. InsyaAllah lah kita akan lancarkan nanti. Ni. Kasturi kijang Asazah lah. 5 ml lah. Biasa orang jual 3 ml. Ni 5 ml. Akan ada dalam kotak ni lah. Akan ada dalam kotak sebegini. Sebaik-baik haruman. Ini kelebihannya lah. Okey. Okey. Kasturi eksklusif. Okey. Ini kelebihan dia. RN25. RN25. Dalamnya sebeginilah. Dalamnya. Okey. InsyaAllah lah. Ini pelengkap sajalah. Yang terbaru daripada tim kami. Baik. Yang penting tadi adalah amalan. Pakai ni amalan tak amal tak jadi. Yang penting amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW kita pakai amal. Walaupun yang tak ada gangguan jin pecinta pun kena amal juga. Sebab memang kita umat Nabi lah. Kita menjunjung syariatnya. Okey. InsyaAllah. Cantik botol je. Kalau bagi hadiah ni untuk perkahwinan ke apa ke cantik lah. Ni. Eksklusif nampak eksklusif. Duduk dalam kotak gini lah. Okey. Dan di sini ada kelebihannya yang kita ada fakta lah kelebihan ini. Yang kita teliti kan. Yang tepat fakta dia. Antaranya adalah harga yang berpatutan. Sebab kita tak jual mahal pun. Ada setengah pusat rawatan jual 35 ke atas. 30. Kita RN25 ni 5 ml lah. Bukan 3 ml, 5 ml. Harga yang berpatutan. Meredakan tekanan emosi itu memang fakta sains
meredakan emosi bangun dia. Tidak disukai jin dan syaitan. Ni ada fakta dia juga. Membantu menegakan resdong, ya betul. Wangi yang terbaik dan menenangkan, sesuai untuk gangguan jin pecinta, mengelakkan dari mimpi bersetubuh, sesuai untuk masalah penyakit ain, kemurungan dan ketakutan. Boleh digunakan. InsyaAllah. Okey, yang ni boleh PM admin lah siapa nak. Kita belum lancarkan lagi. Tapi kita dah ada stok lah sikit, tak banyak. Okey, betul, jadi tenang bila hidup. Alhamdulillah. Adik tuan pada rahmatillah Allah. Yang terakhir sekali, jangan lupalah baca doa sebelum makan dan minum. Dan jangan makan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Anak kita kan ada yang kemungkinan yang kidal. Elakkan dia makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Itu pesanan Syekh Abu Bakar Usamah Yasin Al-Ma'ani dalam daurah yang lepas. Utamakan tangan kanan. Jangan kita ambil mudah tangan kiri. Jangan. Kanan. Itu. Nampak kecil lah benda ni. Tapi sebenarnya besar. Di sisi Allah SWT. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja untuk malam ni. 12.30 dah. Selamat malam semua. Wan-an. Good night. Subahul lail. InsyaAllah mimpi yang indah-indah. Elakkan mimpi bersetubuh. Okey, insyaAllah jumpa lagi ya. Semua sekali. Ana akhukum fillah. Ismi Ahmad Salih bin Zamri, Imam Masjid Bandar Pemsuri, Ketua Perawat Asazah Official. Semoga Allah memberkahi perkongsian kita. Kalau ada salah dan silap, terlepas bicara ke tutur kata, saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki, zahir dan batin. Yang baik itu datang daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya di atas jalan beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semuanya daripada Allah. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai panduan kita untuk kita ikuti, iktibar kita, idola kita, kekasih kita. Jalan penunjuk kebenaran kepada kita. Dan wakafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebaik-baik saksi kepada kita, yang menyaksikan kepada kita, yang mengetahui segalanya, insya-Allah. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar. Nice.